billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, insya-Allah hari ini merupakan satu siri yang pertama kita buat live daripada Sempurna Sabah berkait dengan fikh wanita ataupun yang lebih kita kata lebih spesifik lagi dia berkait dengan darah wanita. Okey, jadi insya-Allah hari ini siri pertama kita akan membincangkan tentang hakikat darah wanita. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mungkin kita orang kata mukaddimah, kan? Okey, baik. InsyaAllah kita akan belajar tentang fikh darah wanita ini berlandaskan mazhab Syafi'i. Okey, dia bukanlah bermaksud kita ta'assub kepada satu-satu mazhab, tetapi kita kata kita belajar mazhab yang lebih lebih dominan rasanya di Malaysia, kan, mazhab Syafi'i, insya-Allah. Okey. Baik, antara kepentingan kenapa kita perlu belajar perkara-perkara yang berkait dengan haid, nifas dan juga istihadah. Perkara-perkara yang berkait dengan darah wanita. Agak-agak kenapa? Siapa boleh jawab? Mana bila haid, bila bukan haid. Supaya kita tahu bila haid, bila bukan haid. Okey, lagi? Kenapa? Kenapa penting untuk kita mengetahui perkara yang berkaitan dengan darah wanita? Kenapa? Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Untuk mengingatkan kita jadi wanita yang supaya kita tahu kita suci atau tidak suci. Supaya kita boleh tahu bila waktu kita suci dan bila waktu kita tidak suci. Okey? Dan kenapa penting untuk kita mengetahui bila kita suci, bila kita tidak suci? Kenapa? Untuk kita melaksanakan ibadah. Betul tak? Kan? Banyak ibadah yang bersangkut paut dengan benda yang benda yang berkaitan dengan keadaan suci seorang wanita. Antaranya apa dia? Solat, kan? Apa lagi? Puasa, umrah, haji, iddah, apa lagi? Iktikaf, kan? Masuk ke dalam masjid, faraid, pengurusan harta pusaka dan sebagainya lah. Okey, jadi bila benda-benda ni, maksudnya benda-benda ni dia bersangkut paut antara satu sama lain, maka pentinglah bagi kita. Dan untuk fikh wanita, sebenarnya bukan hanya wanita sahaja yang wajib tahu, bahkan lelaki pun perlu ambil tahu. Kenapa? Mungkin seseorang lelaki itu akan menjadi suami, maka dia perlu mengajarkan kepada istrinya dan juga mengajarkan kepada anak-anak perempuannya. Begitu juga jika seorang lelaki itu jika seorang lelaki itu seorang abang, maka dia perlu mengajarkan kepada adik-adiknya. Okey? Dan mungkin ibu ayahnya yang tidak mengetahui, kan? Okey, jadi banyak maksudnya memang benda ni satu benda yang penting bukan sahaja untuk seorang wanita, bahkan untuk seorang lelaki juga. Okey? Jadi insya-Allah hari ini kita akan bincang pasal hakikat darah wanita. Boleh tengok di dalam slide yang ada. Okey? Kita akan bermula dengan apa dia? Darah yang keluar daripada kemaluan wanita ataupun faraj. Okey, darah yang keluar daripada faraj. Ada 3 sahaja. Okey, ada 3 sahaja darah yang keluar daripada faraj seorang wanita, iaitu yang pertama haid. Ini benda yang dia biasa. Okey, yang kedua nifas dan yang ketiga istihadah ataupun darah fasad. Kan? Ada setengah orang panggil darah istihadah, ada lagi kadang-kadang kalau nama kampung-kampung kita panggil apa? Darah penyakit, kan? Ada juga yang kita panggil darah fasad. Tapi ulama kata sebenarnya perbezaan ini hanya
kita kata dia ikhtilaf lafzi. Perbezaan daripada sudut lafaz sahaja. Okey, apa dia? Macam contoh kita lah. Contoh kita orang Sabah kan. Kalau kita mau pergi daripada satu tempat ke satu tempat, kita mahu lalu, kadang-kadang ada orang panggil lalu, tumpang lalu kan. Tapi kalau kita orang Sabah ada lagi satu perkataan kan yang sama dia punya maksud. Apa dia? Limpas dulu. Contoh kan, limpas dulu. Jadi benda ni lebih kurang begitulah. Maksudnya istihadah dengan fasad ni dia kesan daripada darah tu dikategorikan sebagai istihadah dan fasad sama. Jadi ada ulama kata dia cuma ikhtilaf lafzi. Tapi bagi sesetengah pihak yang mengatakan bahawa istihadah dan fasad itu berbeza, okey, dia kata istihadah ini adalah apa? Darah yang didahului ataupun dia bersambung dengan darah yang lain. Itu istihadah. Maksudnya mungkin macam contoh haid. Haid sampai 16 hari, 17 hari, 20 hari. Maksudnya di situ dia istihadah, darah istihadahnya bercampur dengan darah haid. Maka darah yang istihadah tadi kita tidak panggil dia darah fasad sebab dia bersambung dengan darah haid. Okey, adapun darah fasad, dia adalah darah yang tidak didahului dengan darah yang lain. Maksudnya belum ada darah, tiba-tiba ada keluar. Tapi darah yang keluar itu tidak mencukupi syarat darah haid. Begitu. Jadi maka darah itu dipanggil darah fasad. Tapi kalau kita orang Sabah, kampung-kampungnya semua dipanggil darah penyakit. Kan? Okey? Jadi baik. Itu kita kata sedikit notalah untuk siapa yang membezakan antara istihadah dan juga fasad. Okey, jadi seterusnya kita akan masuk. Okey, kita akan mula masuk bab haid. Okey, tapi hari ini insya-Allah kita cuma pengenalan sahaja, ringkas. Okey, jadi insya-Allah hari ini haid kita akan berbincang yang pertama sekali apa dia itu haid. Mahu tidak mahu mesti kita kenal dulu. Kan? Apa yang ulama bagi ta'rifan ataupun apa yang ulama bagi maksud kepada kepada perkataan haid itu sendiri. Okey, jadi kalau haid ni kalau ikut daripada segi bahasa, dia maksudnya apa? Mengalir. Macam contoh kalau orang Arab kan dia sebut hadal wadi, maksudnya mengalir lembah. Hada maksudnya mengalir, al-wadi maksudnya lembah. Okey, cuma yang ini yang definisi yang ada di dalam slide ni ini daripada segi syarak. Maksudnya daripada segi istilahnya. Takkanlah kita mau panggil darah haid ni darah yang mengalir. Jadi semua darah yang mengalir keluar daripada badan wanita tu haid, tidak juga. Jadi dia ada satu maksud yang khusus untuk haid. Okey? Jadi darah haid ini okey, apa dia? Damu jibillatun. Okey? Apa tu damu jibillatun? Darah kebiasaan. Okey, apa maksud darah kebiasaan? Yang memang setiap bulan setiap bulan dia keluar. Dia keluar daripada faraj wanita dan apa dia? Dia keluar secara normal. Memang normalnya seorang wanita bila telah mencapai akil balik, antara tanda-tandanya apa dia? Telah keluar darah haid. Dan haid itu pula berulang setiap bulan. Kan? Okey? Jadi itu untuk damu jibillah, darah kebiasaan. Okey, seterusnya apa? Yakhruj min aqsa rahimil mar'ah. Maksudnya apa? Darah itu keluar daripada apa dia? Bahagian paling hujung di dalam rahim. Okey, bahagian paling hujung di dalam rahim perempuan. Lelaki ada rahim kah? Jadi inilah masalah zaman sekarang ni kan, ada yang transgender, betul tak? Kan? Yang lelaki mau jadi perempuan, tapi ketahuilah, seorang lelaki tidak akan mempunyai rahim. Okey, kalaupun dia buat pembedahan, okey, kalaupunlah dia kata dia buat pembedahan untuk tambah rahim ke apa, kemungkinan besar pasti ada kecacatan. Sebab apa? Kenapa? Sebab dia sudah mengubah ciptaan Allah. Allah sudah bagi tahu kan, Allah cakap apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kan? Allah cipta manusia ni dengan sebaik-baik ciptaan sudah. Sepatutnya kita buat apa? Nak bersyukur. Tapi nak bersyukur sebab apa? Naluriku, aku seorang lelaki pada dasarnya, tapi naluriku seorang wanita. Kita tak begitu. Mana boleh? Memang Allah sudah cipta. Begitu kan?
Okey? Jadi seorang lelaki tidak akan ada rahim. Rahim ini hanya khas ada pada wanita. Okey? Ala sabilis sihah. Okey? Atas jalan yang sehat. Itulah dia punya terjemahan kan. Dengan jalan yang sehat. Maksud dengan jalan yang sehat ni apa dia? Bukan disebabkan penyakit. Kan? Kadang-kadang wanita ni apa dia? Kanser cervix kan? Kanser cervix kadang-kadang menyebabkan berlaku pendarahan. Begitu juga kadang-kadang bila seorang wanita mengandung, kan? Ada bleeding, kita panggil bleeding kan? Maka bleeding itu bila terjadinya bleeding ketika dia mengandung, itu kita tidak panggil dia darah haid. Kenapa? Sebab darah itu keluar sebab dia mengandung. Ini ala sabilis sihah maksudnya memang secara azalinya, secara normalnya darah itu keluar. Okey? Dan darah haid ini dia berbeza dengan darah nifas dan juga darah istihadah. Okey? Baik. Jadi apa dia dalil haid dalam Al-Quran? Adakah tidak Allah sebut dalam Al-Quran tentang haid? Ada. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Senang mau ingat. Ayat berapa? Al-Baqarah 222. Kan? Okey? Jadi apa dia Allah bagi tahu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah kata wa yas'alunaka 'anil mahid. Okey, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa? 'Anil mahid, tentang haid. Okey? Baik. Qul huwa adza. Allah bagi tahu apa? Katakanlah huwa adza, itu adalah sesuatu yang kotor. Baik. Di sini Allah bagi tahu darah haid itu adalah sesuatu yang kotor. Okey? Tapi dia bukan darah kotor. Kalau kita biasa, kita panggil darah kotor kan. Tapi kalau daripada sudut medical, darah yang kotor ni adalah darah yang kurang oksigen. Okey? Haid ni apa dia? Haid ni dia adalah sesuatu yang kotor. Okey? Dia adalah sesuatu yang kotor. Tapi daripada sudut medicalnya begitulah. Dia tidak dipanggil, maksudnya darah kotor bermaksud darah yang kekurangan oksigen. Darah yang sehat adalah darah yang cukup bekalan oksigennya. Okey? Cuma daripada segi ayat Al-Quran ni Allah bagi tahu haid itu adalah sesuatu yang kotor. Jadi bila dia sesuatu yang kotor ada kesan selepas itu. Apa dia kesannya? Allah kata fa'tazilun nisaa fil mahid. Allah kata apa? Fa'tazilu. Apa dia fa'tazilu? Jauhilah an-nisa, isteri kamu. Okey, bila perlu dijauhi ni? Pada waktu fil mahid, pada waktu haid. Okey? Jadi bila Allah bagi tahu, okey, jauhilah isteri-isteri ni pada waktu haid, maksudnya apa? Nah, maksudnya apa? Maksudnya tak bolehlah dekat sama isteri. Adakah itu yang Allah maksudkan? Jauhilah isteri ketika haid. Apa yang Allah maksudkan sebenarnya bila Allah bagi tahu jauhilah isteri ketika haid? Sebenarnya yang Allah maksudkan di sini apa dia? Menjauhi bermesra-mesraan antara suami dengan isteri itu antara pusat dan juga lutut. Lain daripada itu maksudnya bolehlah. Boleh. Lain daripada itu boleh. Okey? Tapi ketika haid jangan bermesra-mesraan di antara pusat sehingga lutut. Okey? Dan bukanlah yang dimaksudkan menjauhi wanita ini adalah mengasingkan tempat tidurnya, asingkan tempat tinggalnya, asingkan tak mau makan sekali, tidak mau makan tidak mau makan isteri yang haid tu masak kan. Okey? Benda ni maksudnya orang Yahudi dahulunya, orang Yahudi itu mereka punya pegangan. Pegangan orang Yahudi, mereka bila seorang wanita itu datang haid, mereka tidak akan tinggal sekali. Tak akan makan sekali. Dia tidak akan makan sekali dan tidak akan tinggal sekali. Kenapa? Sebab dia rasa wanita itu kotor. Okey? Tapi sebenarnya Islam datang, Islam bagi tahu yang kotor tu darah ke wanita. Okey, keadaan wanita yang berdarah itu menyebabkan darah itu sahaja yang kotor. Okey, dan wanita itu berada dalam keadaan hadas, tapi bukanlah secara zahirnya dia itu najis sehingga tidak boleh dipegang, sehingga tidak boleh makan sekali, sehingga tidak boleh makan makanan yang dimasak oleh orang yang haid kan. Bukan begitu. Okey, itu orang Yahudi. Bahkan masyarakat Arab jahiliyah juga berpendapat sebegitu dulu. Okey, cuma berbeza dengan orang Nasrani. Kalau orang Nasrani pula ketika wanita haid pun boleh bersama.
boleh berjima. Ini pendapat orang Nasrani ini dia lebih kita kata dia berlebihan. Pendapat Yahudi pula terlalu rigid, orang kata kan, kotor, tidak boleh tinggal sekali, tidak boleh makan sekali kan. Sebab itu datangnya Islam berada di tengah-tengah. Boleh makan sekali, boleh tinggal sekali, cuma tidak boleh bermesraan di antara pusat hinggalah lutut. Okey? Baik. Lepas tu apa lagi sambungannya? Allah kata, sampai di mana sudah tadi? Allah kata, wala taqrabuhunna. Dan jangan kamu mendekati mereka hatta yathur. Apa maksud? Sehingga mereka suci. Sehingga mereka suci. Maksudnya apa? Maksudnya mesti tunggu perempuan tu suci, kemudian dia mandi, kemudian kalau mahu bersama tidak jadi masalah. Itu. Itu maksudnya. Okey? Tapi mesti tunggu dia suci. Tidak boleh dalam keadaan dia tidak suci. Okey? Kemudian disebut apa lagi? Fa idza tatahharna, dan jika mereka telah suci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah. Datangi mereka daripada apa dia? Min haitsu amarakumullah, sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan. Maksudnya apa tuh? Apa yang kita faham? Kalau mereka suci, kalau wanita-wanita itu tadi suci, datangi mereka, kan, daripada tempat yang telah Allah perintahkan. Apa maksudnya di situ? Apa? Tak tahu. Okey, maksudnya di situ boleh melakukan hubungan suami isteri di tempat yang telah Allah suruh. Maksudnya di faraj. Tidak boleh daripada dubur. Sebab ada kes viral di di Facebook baru-baru ni tentang seorang wanita kan. Yang dia cerita pasal melakukan hubungan suami isteri melalui kawasan dubur. Itu benda yang tidak boleh. Benda yang dilarang oleh Allah. Jadi benda yang Allah larang, jangan buat. Kalau kita buat, maksudnya apa? Maksudnya? Kalau benda yang Allah larang, kita buat. Maksudnya apa? Anda berdosa lah. Kan? Berdosa lah. Okay? Kita buat benda yang Allah larang, maka kita berada dalam keadaan berdosa. Okay? Semua kehidupan kita adalah untuk mencapai redha Allah. Makan kita, minum kita, tidur kita, semuanya untuk mencapai keredaan Allah. Tapi kalau kita buat sesuatu yang Allah murka, kan? Sesuatu yang Allah larang, maka Allah tidak akan redha dengan kehidupan kita. Okey? Baik, lepas tu apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Okey? Jadi ini dalil haid daripada Al-Quran. Memang Allah sebut. Okey, ada Allah sebut tentang orang-orang yang haid. Okey, baik. Daripada hadis pula. Okey, ada banyak hadis yang menerangkan tentang hukum haid ni. Okey, banyak juga yang diriwayatkan daripada Aisyah kan, daripada isteri-isteri Nabi lah. Okey. Dan ini pula hadis ini dia sabda Rasulullah kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Okey, merupakan seorang sahabiyah, dan juga kalau Imam Az-Zahabi dia kata ini adalah seorang Fatimah binti Abi Hubaish ni adalah muhajirat. Maksudnya golongan perempuan yang sama-sama ikut berhijrah, muhajirat. Okey, baik. Apa dia yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis ini? Rasulullah kata dengan Fatimah ni, dia kata fa idza aqbalatil haidah. Okey, apabila datang haid, kan? Apabila kamu kedatangan haid, kan? Fatrukis salat, maka tinggalkan salat. Fa idza dhahaba qadruha. Okey, bila zahaba maksudnya pergi,
Kalau zahaba ni dalam bahasa Arab pergilah, tapi maksudnya apabila tempohnya selesai, okey, apabila tempohnya telah selesai, fagsili, maka mandilah. Maksudnya fagsili, maka mandilah, bersihkanlah diri daripada darah. Okey, fagsili an kiddam. Fagsili, bersihkan diri daripada an kiddam, daripada darah, wasalli, dan solatlah. Okey, jadi ini adalah antara hadis yang menyebutkan tentang apa dia? Haid itu sendiri. Maksudnya Nabi memang banyaklah sebenarnya kan dalil-dalil hadis yang menyebutkan tentang haid. Baik, jadi apa dia hikmah sebenarnya Allah bagi haid ni? Apa hikmah Allah ciptakan haid ni? Hikmahnya sebagai ujianlah kepada seorang wanita. Sebagai ujian. Sebab apa? Contohnya macam bulan puasa, bila datang haid tidak boleh berpuasa kan? Apa lagi? Bila waktu hari biasa datang haid tidak boleh melakukan solat. Okey? Jadi ini benar ni ujian kepada wanita. Okey? Dan ada satu hadis daripada Aisyah. Okey? Daripada Aisyah. Aisyah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda tentang haid. Apa dia? Inna hadha amrun. Sesungguhnya perkara ini, apa dia? Katabahullahu ala banati Adam. Maksudnya Allah telah tetapkan ke atas siapa? Ala banati Adam. Ke atas anak-anak perempuan Adam alaihissalam. Maksudnya haid ni daripada zaman Nabi Muhammad ke daripada zaman Nabi Adam lagi? Dari zaman Nabi Adam lah lagi. Memang perempuan sudah ada haid. Begitu. Bukannya orang kata teori-teori evolusi itu kan? Tidak ada. Jadi hadis ni sudah, orang kata hadis ini sudah membuktikan ataupun orang kata membuktikan bahawa teori evolusi itu salah. Okey, sebab daripada zaman Nabi Adam lagi sudah adanya haid. Okey, baik. Yang kedua, darah yang kedua adalah nifas. Okey, baik. Nifas pula. Apa yang kita boleh faham? Takrifan daripada nifas ni, apa dia? Huwa ad-dam. Maksudnya darah nifas ni adalah darah al-kharij ba'da faragh. Dia darah yang keluar selepas faragh. Faragh ni maksudnya kosong. Kan? Rahimil mar'ah minal hamil. Maksudnya kosong apa dia? Kosong rahim seorang perempuan itu daripada kehamilan. Daripada kehamilan. Maka nifas ini adalah darah yang keluar selepas rahim kosong. Sekalipun yang keluar itu adalah ketulan darah atau ketulan daging ataupun biasa yang kita panggil keguguran. Maksudnya baby itu kalau contoh seorang wanita mengandung 9 bulan lebih kurang, okey, kemudian dia melahirkan anak, okey, anak keluar, baby keluar, darah yang keluar selepas baby keluar itu yang kita panggil darah nifas. Okey, baik, itu satu keadaan. Okey, yang keadaan kedua yang termasuk juga di dalam takrifan nifas ini adalah bila mana contoh seseorang wanita menghadapi keguguran. Seorang wanita menghadapi keguguran. Baik, keguguran ni kadang-kadang ada yang gugur pada awal kehamilan, ada yang gugur pada pertengahan kehamilan, dan ada juga yang gugur ataupun baby itu mati bila berada di akhir kehamilan. Okey, baik. Jadi semua tahap kehamilan ni bila mana dia disahkan ketulan darah ataupun ketulan daging itu disahkan merupakan permulaan awal kepada kehidupan ataupun awal kepada kejadian manusia, maka tetap juga dikira darah yang keluar selepas itu dikira darah nifas. Iya. Okey, dia ada perbincangan lagi lah. Ada banyak lagi perbincangan yang lain, cuma itu sekadar orang kata kita di awal lah. Okey, baik. Dan apa dia? Dan untuk menghukumkan darah tersebut sebagai darah nifas, mestilah apa dia? Mestilah sebelum berlalu 15 hari daripada kosong rahim. Okey? Fahamkah? Apa maksudnya? Sebelum berlalu 15 hari daripada kosong rahim. Maksudnya, contoh baby keluar sudah. Okey? Baby keluar, darah tidak ada keluar.
Tunggu sehari, tunggu 2 hari, tunggu sampai 15 hari, tunggu sampai 16 hari, dah ada darah keluar. Okey? Maka lepas tu hari ke-17, hari ke-18 baru keluar darah, contoh begitu kan. Maka darah yang keluar itu tidak sudah dikira nifas. Sebab apa? Sebab sudah berlalu 15 hari kosong rahim, darah pun tidak keluar, hari ke-16, hari ke-17 keluar darah. Tapi hari ke-17 yang keluar darah tu belum tidak sudah dikira sebagai nifas. Okey? Sebab apa? Sebab kalau darah tu keluar lebih sudah daripada 15 hari, begitu maksudnya darah nifas. Nifas, okey, nifas dia babynya keluar, okey, hari pertama baby keluar tidak ada darah. Contohlah, mungkin adalah kes-kes terpencil kah ataupun ada juga kadang-kadang yang caesar kan, tidak mengalami darah nifas, okey. Dia darahnya tidak keluar. Sampailah hari ke-17 baru ada darah. Maka yang hari ke-17 itu tadi kita kata itu darah haid. Dia bukan darah nifas. Okey? Baik. Kenapa dinamakan nifas? Kenapa darah tadi yang keluar selepas kosong daripada rahim dinamakan nifas? Kenapa? Tak tahu. Kenapa darah yang keluar selepas maksudnya kosong rahim dipanggil nifas? Dalam kitab Nihayah Al-Muhtaj, okey, Nihayah Al-Muhtaj disebutkan nifas dinamakan dengan nifas sebab apa? Sebab darah keluar sebaik sahaja keluar seluruh nafs, jiwa. Maksudnya kehidupan, kejadian manusia itu keluar seluruhnya, sebab itulah dipanggil nifas, nafs. Kan? Nifas, nafs. Gitulah. Okey? Baik. Dalil nifas pula ini hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Okey, beliau berkata, "Kanat an-nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dia kata wanita, dahulunya wanita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia taqudu ba'da nifasiha. Dia tunggu. Okey, dia tunggu selepas waktu nifasnya selesai, arba'ina yauman atau arba'ina lailah. Nifasnya selesai sehinggalah 40 hari ataupun 40 malam. Okey, jadi hadis ni dia menunjukkan apa dia? Kebiasaannya wanita nifas tempohnya 40 hari 40 malam. Okey, adapun tempoh minimum untuk wanita nifas adalah sedetik. Okey, sedetik. Bukan lagu ya. Tapi sedetik. Okey, dan tempoh maksimumnya adalah 60 hari 60 malam. Okey, insya-Allah akan datang kita akan bincangkan pasal tempoh maksimum dan juga minimum haid, nifas dan sebagainya. Okey, baik. Yang ketiga pula kita akan masuk bahagian istihadah ataupun darah fasad tadi. Okey? Istihadah pula, okey baik. Istihadah ni ada dua definisinya, ada dua lah definisinya kan di sini. Yang pertama hiya ad-damuz zaid, iaitu darah yang keluar ya ala aksar al-haid wan nifas. Okey, darah yang keluar melebihi tempo sebanyak-banyak haid dan juga nifas. Okey, maksudnya dia keluar melebihi tempoh maksimum haid dan juga tempoh maksimum nifas. Okey, kalau haid dalam mazhab Syafi'i disebutkan tempoh maksimumnya lebih kurang 15 hari 15 malam. Maka jika darah itu keluar lebih daripada 15 hari 15 malam, bermaksud darah haidnya tadi telah bercampur dengan darah istihadah. Dan dia kena ada syarat-syaratnya lah untuk mengetahui bila waktu sebenar dia haid dan bila waktu sebenar dia istihadah. Okey? Baik, yang kedua pula dia kata ataupun hiya ad-damul kharij, darah yang keluar min ghairi ayyamil haid wan nifas. Bukan pada hari haid dan juga bukan pada hari nifas. Okey, dengan kata lain, mudahnya apa dia? Darah istihadah adalah darah yang
selain darah haid dan juga nifas. Paling mudah. Kita ini haid ke bukan haid? Sebab dia tidak cukup syarat-syarat haid kan, contoh. Okey, maka itu darah istihadah. Oh, ini bukan darah nifas, maka dia istihadah begitu. Okey, jadi senang cerita apa dia? Kesimpulan daripada takrifan ni tadi, apa yang kamu faham? Kesimpulan daripada takrifan ni tadi. Dan dia ada dua kan? Dia ada dua definisi. Satu, darah yang keluar sebanyak-banyak tempoh melebihi tempoh maksimum haid dan juga nifas. Yang satu lagi, darah yang keluar bukan pada hari-hari haid dan juga nifas. Okey, jadi apa kesimpulan pengertian definisi istihadah ni tadi? Kalau contoh kita haid 7 hari dan berapa hari lepas sudah keluar haid. Tapi pada hari ke-10 kita keluar haid sampailah hari yang ke-20, 24 yang selepas hari ke-15 tu itu dikira darah istihadah. Tapi kalau darah fasad, dia contoh dia keluar darah hari ini, tapi tak sampai pun tempoh minimum darah haid. Jadi itu dikira darah fasad. Gitu. Bukan. Yang kalau darah istihadah dengan darah fasad, dia berbeza daripada sudut darah itu. Kalau contoh darah itu bersambung dengan darah sebelumnya, itu dipanggil istihadah. Tapi darah fasad, dia tidak bersambung dengan darah yang sebelumnya. Contoh yang paling dekat, seorang wanita yang baru mahu keluar haid. Okey, kalau dalam mazhab Syafi'i, nanti kita akan bincang jugalah. Okey, cuma secara ringkasnya kan, kalau daripada sudut mazhab Syafi'i, umur, makna kata kita panggil umur, umur permulaan haid 9 tahun qamariyah takribiyah. Okey, 9 tahun qamariyah takribiyah. Jadi kalau seorang wanita itu keluar darah haid umur 8 tahun. Keluar darah, bukan haid lah. Keluar darah pada umur 8 tahun. Mengikut mazhab Syafi'i, 8 tahun tadi yang darah tadi keluar itu dikira darah fasad, bukan darah haid. Sebab apa? Satu, dia belum capai umur permulaan haid. Yang kedua, darah itu tadi adakah maksudnya didahului dengan darah yang lain? Tidak ada. Maka itu dipanggil darah fasad begitu. Okey, ataupun contoh. Okey, kalau sama faham yang itu, okey, contoh. Kita biasa keluar darah haid, kebiasaannya keluar darah haid 7 hari mengalir memang. Maksudnya memang mengalir daripada hari pertama sampailah hari ke-7. Memang mengalir. Tapi tiba-tiba satu masa, okey, dia cuma keluar titik-titik sahaja. Dot-dot kita panggil lah, biasa istilahnya kan, dot-dot. Maksudnya apa ya? Setitis-setitis begitu. Okey, bila keluar setitis-setitis begitu, okey, syarat. Ini masuk sudah syarat kan, tapi tak apalah. Syarat, contoh ya, syarat untuk darah haid apa dia? Keluar darah minimum sekurang-kurangnya sehari semalam. Maka darah yang keluar setitis-setitis itu tadi, bila mana belum mencukupi 24 jam ataupun sehari semalam, darah itu kita panggil darah fasad. Sebab permulaannya belum lagi ada darah yang lain. Begitu. Okey, itu perbezaan antara darah haid dan juga darah istihadah dan juga fasad. Okey? Baik. Cuma apa yang saya cakap tadi, saya tanya tadi, apa kesimpulan yang kita boleh dapat daripada dua definisi ni tadi? Apa dia? Mudahnya, bukan. Kesimpulan untuk mudahnya faham pasal istihadah ni. Apa dia? Darah yang kita tidak hukumkan dia tu darah haid dan darah yang tidak kita hukumkan dia tu darah nifas, maka itulah darah istihadah. Faham? Kan? Sekarang kita bincang pasal darah istihadah kan, pengertian istihadah kan. Tengok, istihadah ni memang bab yang paling susah. Okey? Jadi istihadah ni apa dia? Bila mana sesuatu darah yang keluar itu tidak dapat kita hukumkan dia dengan haid. Maksudnya tidak mencukupi syarat-syarat haid. Okey? Dan tidak juga dia mencukupi syarat-syarat nifas. Maka darah itu kita panggil darah istihadah. Itu saja, senang. Okey, cuma tadi ada cakapkan. Kalau seorang wanita contoh 20 hari dia keluar darah berterusan, hari ke-15
hari ke-15, hari ke-16 tu adalah dikira istihadah kan. Dia sebenarnya bukan begitu. Pemahaman kita, kebiasaan kita, 15 hari haid, yang hari selepasnya tu istihadah kan. Bukan begitu sebenarnya. Okey? Seorang wanita yang keluar darah haid, maksudnya yang keluar darah haid ataupun dia keluar darah melebihi 15 hari 15 malam, bermaksud dia berada di dalam keadaan istihadah. Cuma untuk mengetahui berapa lama tempoh yang dia haid dan berapa lama yang tempoh dia istihadah, itu memerlukan lebih lagi kajian. Bukanlah kajian apapun. Maksudnya mau tengok darahnya kebiasaan ataupun dia boleh membezakan warna darah kah? Kalau dia boleh beza warna darah, macam contoh apa dia darah hitam dengan darah merah. Maka darah hitam tu adalah haid. Jadi kalau yang darah hitam keluar cuma pada 7 hari pertama, maka 7 hari pertama lah haid. Hari ke-8 sehingga hari ke-20 itu dikira istihadah. Cuma wanita tu tahu dia berada dalam keadaan istihadah bila darah itu keluar melebihi tempoh maksimum haid, begitu. Melebihi tempoh maksimum nifas, begitu. Okey? Boleh fahamkah? Kah berbelit? Faham? Okey, faham untuk istihadah? Baik. Apa dia dalil istihadah? Dalil untuk istihadah. Baik, tengok ni. Nabi SAW pernah berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Okey, dia kata idza kana damul haidah fa innahu aswadu yu'raf. Tengok, jika yang keluar adalah darah haid, fa innahu aswadu yu'raf. Maka darah haid ini adalah apa dia? Berwarna hitam yang diketahui hitamnya. Maksudnya masing-masing kita ni sebenarnya kena kenal darah masing-masing. Sebab apa? Sebab darah antara satu dengan yang lain, seorang wanita dengan seorang wanita yang lain adalah berbeza. Jangan pula ditayang warna darah begini kan. Janganlah. Itu kan benda yang kotor. Okey? Cuma kita sendiri kena kenal darah kita. Okey? Kemudian fa idza kana dzalika, okey? Fa idza kana dzalika fa amsiki 'anis shalah. Kalau begitulah keadaan darah itu, fa amsiki 'anis shalah, maka tinggalkanlah solat. Jangan solat. Okey? Kemudian apa dia? Fa idza kana al-akhar. Akan tetapi jika sebaliknya, fatawaddai, maka berwuduklah engkau, wasalli, dan salatlah engkau, fa innama huwa irq. Sesungguhnya ia adalah darah penyakit. Okey? Jadi ini adalah dalil pertama adanya istihadah. Okey, begitu juga dalil yang kedua, okey? Dia dalil istihadah ni Fatimah binti Hubaish yang bertanya. Fatimah binti Abu Hubaish yang bertanya. Okey, jadi dalil yang kedua pun sama juga. Yang bertanya adalah orang yang sama. Okey? Anna Fatimah binti Abi Hubaish sa'alatin Nabi. Sesungguhnya Fatimah binti Abi Hubaish dia pernah bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Dia berkata qalat ni merujuk kepada siapa? Fatimah lah, ada ta di situ, perempuan. Inni ustahadu fala adhur. Dia kata sesungguhnya aku berada dalam keadaan istihadah, kan? Aku pernah istihadah, fala adhur, dan belum suci. Okey? Afa ada'us salat? Apakah aku mesti meninggalkan salat? Tengok dia tanya Nabi, dia berada dalam keadaan istihadah dan dia belum bersuci. Jadi dia tanya kan, apakah aku bolehkah dia meninggalkan salat gitu kan? Jadi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak boleh. Okey? Tidak boleh. Okey? Inna madzalika irq. Tengok. Sesungguhnya keadaan itu, yang demikian itu, maksudnya darah yang keluar itu adalah irq, darah penyakit. Okey? Walaysa bil haidah, dan bukanlah haid. Bukanlah daripada darah haid. Okey? Oh, tak ada pula English tu kan? Okey? Dalam yang di sini dia sebut walakin da'iyas salah. Dia kata inna dzalika irq.
Sesungguhnya itu darah penyakit, walakin da'iyas salah. Okey? Namun tinggalkanlah salat dengan namun tinggalkanlah salat qadaral ayyam, sebanyak hari yang biasa, allati kunti tahidin fiha, yang biasanya engkau haid sebelum ini, sebelum itu. Summa tasili wa salli, kemudian mandilah dan lakukanlah salat. Okey, jadi hadis yang pertama tadi, Nabi bagi tahu untuk kita tahu perbezaan darah tu sendiri, sifat darah tu, warna kan, sebab Nabi sebut darah haid ni warnanya kehitaman. Okey, dalil yang kedua ni pula apa dia? Menggunakan adat kebiasaan untuk membezakan antara haid dan juga istihadah. Jadi apa maksudnya? Maksudnya kita kena tanda, kita kena catat. Warna darah pada ketika hari pertama dia keluar banyak kah sikit kah? Warna darahnya hitam kah, merah kah, merah hitam kah, merah berjalur hitam kah, kuning kah, coklat kah, semua kena tanda. Untuk apa? Untuk memudahkan kita mengetahui kita berada dalam keadaan haid ataupun istihadah. Okey, dan di dalam hadis ni juga Nabi bagi tahu bila mana dalam keadaan istihadah dan kita tahu apa biasanya waktu solat kita waktu kita haid tu berapa lama kan, apa semua Nabi suruh tinggalkan mengikut haid kebiasaan, kemudian bersucilah dan juga solat. Jadi maksudnya Nabi suruh ikut hukum haid bila darah tu dihukumkan sebagai haid, dan kemudian berhenti dan solat bila darah itu sudah dihukumkan sebagai darah istihadah. Okey, jadi daripada sini kita tahu apa dia, berapa darah yang keluar daripada faraj seorang wanita? Hanya ada 3 sahaja. Okey, selain daripada itu memang tidak adalah. Okey, boleh faham. Untuk pengenalan haid, nifas dan juga istihadah. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, ada soalan? Ada soalan? Belum ada? Belum. Okey. Yang di dalam situ ada? Tak ada? Ada? Okey, apa dia? Pertama dia tanya pakai buku. Oh, pakai buku apa? Buku yang saya pakai ni. Fiqh darah, haid, nifas dan istihadah. Buku ni, tapi buku ni sekarang sold out sudah rasanya. Dia punya penerbit Icon Syabab. Dia adalah kitab terjemahan daripada kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Karya Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Okey, jadi saya pakai buku ni lah. Satu rujukan saya pakai buku ni. Boleh cari rasanya di Shopee kalau ada. Okey. Soalan dari Puan. Bagaimana nak kira solat kalau darah haid tidak konsisten dalam 1 bulan? Katakan awal bulan haid dalam 5 hari. Kemudian tu seminggu lepas kemudian tu darah stop. Lepas tu keluar lagi 6 hari. Lepas tu stop lagi. Lepas tu akhir bulan tu datang lagi 7 hari. Macam mana? Adakah itu dikira darah penyakit? Darah kalau kira yang begitu, kita kena tengok satu benda untuk soalan yang itu. Apa soalannya tadi? Darahnya datang tidak konsisten. Pada awal bulan datang berapa? 5 hari? 6 hari? Awal bulan 5 hari. Awal bulan 5 hari. Kemudian darah berhenti. Kemudian seminggu lepas daripada tu datang lagi darah tu 6 hari. Kemudian berhenti lagi. Kemudian datang lagi 7 hari. Okey, satu dalam keadaan ni bila kita tengok daripada tempoh permulaan kita haid, okey, daripada tempoh permulaan kita haid tadi, kita tengok pada hari ke-15 dan hari ke-16 adakah darah tu bersambung. Kalau darah tu bersambung, maka wanita itu berada dalam keadaan istihadah. Maksudnya wanita itu sudah memasuki fasa apa? Darah haidnya bercampur dengan darah istihadah. Jadi
kita mau tengoklah. Saya mau maksudnya saya mau jawab benda tu spesifik yang mana satu darah haid, darah istihadah, dia memerlukan lebih banyak lagi penelitian. Sebab saya perlu tahu adakah puan tahu warna darah, ataupun kalau tidak tahu membezakan warna darah, adakah berapa adat kebiasaan haid kan? Dia keluar biasa awal bulan kah? Bila keluar awal bulan biasanya berapa hari? Begitu. Jadi lebih banyak persoalan-persoalan tu untuk dikenal pastilah. Boleh PM kalau maksudnya boleh PM di page guard, nanti saya boleh insya-Allah saya boleh baca dan saya boleh jawablah. Cuma saya perlukan detail lebih lagi untuk memastikan yang mana satu darah haid dan yang mana satu darah istihadah. Okey, dan insya-Allah kita pun akan masuk. Maksudnya ni baru pengenalan dan kita akan masuk cara-cara mengenal warna darah haid, cara-cara untuk kenal bila mana yang dikatakan seseorang wanita itu berada dalam keadaan haid ataupun nifas ataupun istihadah. Kan? Begitulah. Okey? Ada lagi soalan lain? Tak ada? Dia tanya, kalau haid kita tidak teratur, kadang-kadang 15 hari, kadang-kadang 8 hari. Macam mana kita mau tahu kebiasaan haid? Faham. Baik. Dia ada, kalau dalam mazhab Syafi'i ni, dalam buku ni dia ada bagi contoh lah. Kalau contoh darah haid kita memang sekatakan 8 hari, bulan ni bulan depan 8 hari, bulan seterusnya 8 hari, maka kebiasaan kita 8 hari. Tapi ada lagi yang keadaan kedua, bulan pertama biasanya contoh 8 hari. Bulan kedua biasanya 9 hari. Bulan ketiga 12 hari. Kemudian bulan keempat balik lagi 8 hari. Bulan kelima balik lagi berapa tadi? 9 hari tadi. Bulan ke-6 balik 12 hari. Maka adat kebiasaan haid kita macam mana? 8, 9, 12. Begitu. Okey? Ataupun tak tahu. Tidak tahu. Maksudnya tak tahu. Maksudnya kita tidak pasti. Ataupun darah itu tidak teratur. 15 bulan di 15. Bulan depan 9, bulan yang satu lagi berapa? 10, bulan lagi 1, 8 tiba-tiba kan. Maka adat kebiasaannya tengok pada bulan sebelum tu. Bulan yang sebelum tu lah. Kalau bulan Mei, tengoklah bulan April punya gitu. Okey? Boleh? Habis? Ada lagi? Okey, ada lagi. Apa dia? Mana yang saya boleh jawab, saya cuba kongsikan. Mana yang saya tak dapat, boleh PM page guard, nanti saya usahakan untuk jawab di dalam page lah insya-Allah. Soalannya, saya mengalami keluarnya benang berwarna merah hitam, kemudian tiada darah yang keluar selama 2 hari. Adakah keluarnya benang merah hitam permulaan haid? Kalau berbenang merah hitam itu keluar tetapi tidak mencukupi syarat haid, minimum haid sehari semalam, maka dia tidak dikira sebagai permulaan haid. Tetapi ini kita akan bincang dalam bahagian darah yang terputus-putus nanti. Darah yang terputus-putus tu macam mana? Okey, contoh tadi berbenang hitam keluar pada hari pertama. Hari kedua tak ada. Hari kedua tidak ada darah keluar. Hari ketiga tidak ada darah keluar. Bila hari keempat keluar pula berbenang lagi kan? Kalaulah berbenang tadi itu dicampurkan dan mencukupi 24 jam, barulah kita kata itu darah haid. Tapi benda ni akan kita akan lebih bincang pada tajuk cara pengiraan darah terputus-putus insya-Allah. Ada sambungan lagi. Okey. Kemudian selepas 2 hari kering tu keluar darah haid yang berterusan. Maka itu kalau keluar darah haid berterusan, maka yang tadi itu boleh dikira sebagai permulaan haid. Begitulah. Begitu. Okey, tapi dalam keadaan waktu dia kering tadi, contoh ya, dia keluar jalur kan, macam mana mau tahu ini haid kan tak kan? Selagi dia belum mencukupi 24 jam, maka darah itu kita panggil apa tadi? Darah fasad. Jadi dia wajib solat, maksudnya bersih macam biasa, tidak perlu mandi wajib. Bila berbenang tu keluar tidak mencukupi 24 jam, dia keluar 1 jam saja, contoh kan, ataupun sekali itu sahaja dia keluar, kan? Okey, maka dia tidak mencukupi darah haid. Jadi apa yang patut wanita tersebut lakukan? Wanita tersebut cuci, bersihkan diri macam biasa, kemudian apa dia? Ambil wuduk, solat macam biasa. Tidak perlu mandi wajib. Tapi macam tadi, soalan tadi selepas 2 hari keluar darah. Okey, maka yang keluar tadi yang pertama tadi itu permulaan haid. Begitu cara kita mengira. Okey, ya.
Ada lagi? Banyak ya juga. Aha. Saya pengen buang sis, Aha. selepas tu ada darah yang keluar. Tapi kalau ikut hadis period belum sampai lagi. Persoalannya masa keluar darah tu dia perlu solat ke atau tidak? Maksudnya darah tu keluar setiap open buang sis, maksud darah keluar. Dan tapi bila ikut dari kalender sampai lagi untuk dia period. Jadi adakah waktu darah keluar dia perlu solat atau tidak? Dia begini, kalau begitu pasal penyakit kan. Kalau dapat, maksudnya doktor cakap darah, contohlah buang sis, memang apa kita panggil tu kesan sampingan. Buang benda tu akan berlaku pendarahan mungkin dalam seminggu, 2 minggu ataupun sebulan. Maka itu kita panggil darah penyakit lah. Sebab dia bukan keluar secara normal. Dia bukan yang keluar secara normal. Tapi kalau doktor kata, maksudnya ialah sebab benda sis ni bila buang ni dia berkait dengan medical lah, kan? Jadi tanya doktor, kalau contoh itu bukan kesan sampingannya, maka bolehlah bila dia mencukupi syarat haid, ada 4 syarat haid nanti yang kita akan belajar, maka dia boleh dikira sebagai haid. Tapi kebiasaannya bila dia bersangkut paut dengan penyakit, maka dia penyakit lah. Dia kita panggil dia darah penyakit lah. Begitu. Okey, boleh. Baik, last. Lupa pula, ada lagi sambungan. Okey, last. Kita hari ini yang terakhir, kita bincang tentang hukum kelembapan faraj. Okey, ataupun kebiasaan yang kita, kebiasaan yang kita sebutkan, keputihan. Kan? Istilah yang biasa kita panggil kan. Baik, hukum kelembapan faraj. Kelembapan faraj ni apa dia? Cecair putih yang diragui antara mazi dan juga peluh. Okey? Mazi ni apa? Siapa tahu mazi? Air mazi. Air mazi ni, air kita sudah belajar kan dulu. Apa dia air mazi? Air yang keluar kerana syahwat. Okey? Baik, peluh pula. Pergumuhan lah, kan? Okey, baik. Kesimpulan hukum pasal kelembapan faraj ni yang boleh kita buat, kalau cecair itu keluar daripada zahir faraj. Okey? Zahir faraj ni apa dia? Bahagian faraj yang wajib kita basuh ketika kita mandi wajib dan juga istinja. Itu kita panggil zahir faraj. Okey? Batin faraj pula rongga di dalam. Yang tidak wajib kita basuh ketika mandi wajib dan juga istinja. Itu batin faraj kita panggil. Baik. Kalau cecair itu keluar, kita yakin dia keluar daripada zahir faraj, maka cecair yang keluar itu adalah bukan najis dan tidak membatalkan wudu. Okey? Okey, dan tidak membatalkan wudu. Dan yang kedua, kalaulah cecair yang keluar itu dia keluar daripada batin faraj. Okey, bila cecair itu keluar daripada batin faraj, maksudnya cecair itu adalah najis dan apa dia? Batallah wudunya. Bila dia najis, okey, bila yang keluar itu adalah dikira najis, maka batallah wudunya. Tetapi kalau kita ragu-ragu, cecair ni dia keluar daripada zahir kah, daripada batin kan? Tak tahu. Okey, maksudnya kita ragu-ragu, kita rasa ragu-ragu, maka dia tidak dikira najis dan tidak membatalkan wudu. Okey, kenapa? Kenapa? Kenapa hukum ni jadi? Hukum ni ulama sepakat hukum ni begini. Kenapa? Maksudnya bila keluar daripada zahir faraj, maka dia bukan najis. Kalau keluar daripada batin faraj, dia najis. Kenapa? Kenapa? Kan sekarang kita cerita pasal kelembapan faraj. Okey? Kelembapan faraj ni cecair cecair putih antara yang kita ragu-ragu. Dia ni antara mazi kah ataupun peluh kan? Okey, jadi cecair putih yang diragui antara mazi dan juga peluh ini tadi, kalau dia keluar daripada zahir faraj, maka dia bukan najis. Tapi kalau dia keluar daripada batin faraj, okey, rongga di dalam, maka dia adalah najis. Soalannya kenapa ulama kata hukumnya begini?
Kenapa? Sebab macam tadi contoh kita sebut pasal madhi kan. Madhi dia najis kan? Dan madhi ni keluar daripada mana? Daripada batin faraj. Okey? Jadi hukum yang cecair yang keluar daripada batin faraj itu tadi dikembalikan kepada hukum madhi. Begitu juga hukum cecair yang keluar daripada zahir faraj. Dihukumkan sebagai macam peluh hukumnya, macam peluh. Jadi dia bukan najis. Kan? Kena kalau kita berpeluh-peluh sikit kena pulang balik, ambil wuduk balik. Kan? Peluh bukan najis dan peluh tidak membatalkan wuduk. Kan? Kalau enggak kesianlah orang yang di negara panas. Sudahlah negara kita pun sekarang panas sampai terjadi catuan elektrik kan? Saya rasa di seluruh negara mungkin. Di seluruh negara kita satu Malaysia ni ada masalah kekurangan bekalan elektrik sekarang, kan? Okey? Baik. Dan kenapa bila kita ragu-ragu kita ambil cecair itu bukan najis. Cecair itu mengambil hukum cecair yang keluar daripada zahir faraj, bukan batin faraj. Sebab al-yaqin la yazalu bisyak. Benda yang kita yakini dia tidak akan hilang hanya kerana kita ragu-ragu. Okey? Okey, boleh? Ya, ada lagi. Soalannya, biasaannya dia haid 9 hari dan kalau selepas hari ke-9 hingga ke-15 semua seperti ayatnya hari ustazah kebiasaan saya haid 9 hari. Kalau selepas hari ke-9 hingga 15 atau darah istihadah. Macam mana? Macam mana ayatnya? Kalau ustazah kebiasaan saya haid 9 hari. Kalau selepas hari ke-9 hingga ke-15 itu darah istihadah. Belum. Itu saya kata tadi. Untuk kita mengetahui kita berada dalam keadaan istihadah adalah darah kita keluar melebihi 15 hari 15 malam. Maksudnya bila darah kita keluar berterusan melebihi 15 hari 15 malam barulah kita tahu kita berada di dalam keadaan haid yang bercampur dengan istihadah. Itu begitulah caranya. Tapi dia bukan contohlah macam kebiasaan kita haid 7 hari. Tiba-tiba bulan ni kita datang haid 11 hari. Kita tak boleh cakap yang 2 hari tu maksudnya 9 hari ke-10 sampai hari ke-12 tu istihadah, tidak. Kita tahu kita berada dalam keadaan istihadah bila mana darah kita keluar berterusan melebihi 15 hari 15 malam. Ataupun keluar darah terputus-putus tetapi hari ke-15 dan juga hari ke-16 darah tu bersambung. Maka pada ketika itu seorang wanita itu apa dia? Dia berada dalam keadaan haid yang bercampur dengan istihadah. Ada orang tanya. Share slide. InsyaAllah kita akan kongsikan nota ni. InsyaAllah kita akan kongsikan nota ni nanti di page lah. Kita ada buat nota berbentuk infografik untuk mudah sebagai rujukan nanti insyaAllah. Okey, jadi ada apa-apa persoalan lagi? Rasanya tak ada apa-apa sudah kan? Yang di sini insyaAllah faham betul sudah kan? Okey, jadi setakat itu dulu kelas kita untuk siri yang pertama. InsyaAllah kita berjumpa lagi di minggu hadapan di tarikh di waktu dan tempat yang sama. Untuk yang berada di Sempurna boleh datang ke pejabat GAT di Sempurna. Yang tidak ada boleh tonton secara langsunglah di page FB GAT insyaAllah. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Jika ada perlu diperbetulkan boleh maklumkan, dan jika ada apa-apa soalan lagi selepas daripada ini boleh PM page FB GAT insyaallah. Okey? Jadi itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم